Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jom kita sama-sama selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baca 2 ayat saja. Kita nak baca ayat 280 dan 281. InsyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Buka Quran masing-masing. InsyaAllah kita baca ayat 280 hingga 281. 280 hingga 281 pada muka surat 87, pada muka surat 47 dalam Quran. Baik, ada siap nah? Pada ayat 280 281. Nah, kita baca sama-sama 2 ayat ni insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Tadi kita baca 279 sekali terawal. Maksudnya 279, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang daripada Allah dan Rasulnya. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak ke atas harta kamu. Kamu tidak berbuat zalim dan kamu tidak dizalimi. Ayat hari ini 280. Dan jika yakni orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tempoh waktu sehingga dia mendapat kemudahan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. 281. Dan takutlah pada hari yakni ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak akan dizalimi. Surah Al-Baqarah 279, 280 dan 281 insya-Allah. Dan insya-Allah salli ala sayyidina Muhammad, kita nak sambung perbincangan kita pagi ini pada ayat yang ke-280. 280. Salli ala sayyidina Muhammad. 280 surah Al-Baqarah. Firman Allah. Ready ya? InsyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi untuk berkongsi. Zaitun, terima kasih. Pah Collection Tipah Ilyas Din. Salli ala sayyidina Muhammad. Pagi-pagi ni dia waktu berkat, kata Nabi SAW. Waktu yang Nabi SAW doakan. Apa Nabi SAW doa pagi-pagi? Nabi kata, Allahumma inna macam mana? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah kepada umatku pada waktu paginya. Dia kata ulama, pagi ni waktu berkat. Berkat ni dia panggil ziyadatul khair, bercambah kebaikan. So bila masuk je waktu pagi, kita perbanyakkan amalan, maka amalan kita tu jadi berkat. Kalau kita nak pergi kerja pagi-pagi, sebab waktu pagi tu berkat. Sahabat-sahabat Nabi kalau nak pergi berperang, keluar awal pagi, sebab pagi itu didoakan keberkatan oleh Nabi SAW. Kita ni, sahabat-sahabat saya ni, setiap hari istiqamah. Saya ni tuan-tuan duk cari jalan untuk istiqamah je. Umi je, apa khabar? Sama-sama nak pastikan kita tiap-tiap hari kita baca Quran, sebab setiap pagi kita nak rebut waktu berkat yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Kan kita buka, kita baca Quran, kita baca tafsir Quran. Oh subhanallah, setiap hari baca Quran, baca tafsir. Setiap hari baca Quran, baca tafsir. Setiap hari baca Quran. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita dapat istiqamah sepanjang hidup kita, setiap hari baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sonoan. Boleh tak kita niat dan kita azam dalam diri kita,
InsyaAllah untuk setiap hari kita nak istiqamah membaca Al-Quran dan membaca tafsir sama-sama, kita semua-semua. Kak Mila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salih ala Muhammad, kakak saya tu, kakak Mila. Janji dengan saya, janji dengan diri sendiri, InsyaAllah azam dengan diri sendiri, setiap hari kita nak merebut keberkatan pada waktu pagi dengan kita berhimpun ramai-ramai macam ni, Salih ala Muhammad, untuk kita baca Al-Quran. Paling kurang 2, 3, 4, 5 ayat, paling kurang baca sama-sama. Kemudian kita nak menyelami Al-Quran dengan kita baca tafsir Al-Quran pada setiap hari. Kan Sam pun kata, dan mula pagi ni kita istiqamah dengan selawat juga. Betul? Setiap pagi, okey, bagus juga Sam tu. Tolong ingatkan saya pada setiap pagi. Setiap pagi kita buka, sebelum kita baca Quran, kita selawat dulu 10 kali. Yang Nabi SAW kata apa? Man salla alayya hina yusbi 10 wa yumsi 10 adrakathu syafa'ati yaumul qiyamah. Siapa yang membaca selawat padaku 10 kali pada waktu paginya dan 10 kali pada waktu petangnya, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Boleh. Dan juga kita azam pada setiap hari, apa ni? Paling kurang tuan-tuan, kita ajak seorang daripada kawan kita untuk join grup kita ni, grup Quran, grup tafsir Quran kita ni. Ajak seorang untuk sama-sama, marilah join sekali ni. Tak tiap pagi kami dengan Ustaz Jafri baca Quran, kemudian kami akan tafsir Quran satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat, sehari satu ayat. Kami akhiran pada ayat ke-280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Oh, ayat ni hebat tuan-tuan. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan jika yakni orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah masa tangguh sehingga dia berkelapangan. Dan salli ala sayyidina Muhammad, wa antasaddaqu khairul lakum, dan bersedekah, yakni menyedekahkan, sama ada sebahagian ataupun keseluruhan daripada hutang itu adalah lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, seandainya kamu mengetahui. Salli ala sayyidina Muhammad. Tafsiran dia, Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berhutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutang dia. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika yakni orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah masa tangguh sampai dia berkelapangan, yakni bukan sebagaimana dilakukan pada masa jahiliah. Salah seorang di antara mereka berkata kepada orang yang berhutang, ketika masa pembayaran telah tiba, bayar hutang engkau atau engkau akan menambah bunganya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah melanjutkan untuk menghapuskan sebagian hutang mereka. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adab yang diajar oleh Allah SWT dalam Quran. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran ni supaya kita faham dan kita nak beramal dengan Al-Quran. Ingat, hak Al-Quran tu dengan kita ada 5 hak Al-Quran. Tulis. Yang pertama, hak Al-Quran ialah kita baca Al-Quran. Hak Al-Quran yang pertama ialah, kita belajar Al-Quran. Hak pertama, belajar Al-Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak habis-habis belajar Al-Quran ni. Yang kedua tuan-tuan, hak kita dengan Al-Quran ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita membaca Quran. Kita baca Quran setiap hari macam kita buat lah ni lah. Kita baca sehari walaupun sikit. Tuan-tuan tengok ni ada 1,100 orang bersama dengan live kita, dan kita cuba untuk faham Al-Quran. Yang ketiga, hak kita dengan Quran ialah salli ala sayyidina Muhammad, kita menghafaz Al-Quran. Kita hafaz Quran. Salli ala sayyidina Muhammad. Saya hafaz satu ayat. Satu hari kita hafaz satu ayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, hak kita dengan Quran, menghafaz Quran. Hak kita dengan Quran yang keempat ialah kita mentadabbur Al-Quran. Ini yang kita buat setiap hari.
tadabbur, cuba nak faham apa isi kandungan Al-Quran. Kita takkan pandai untuk baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita takkan pandai dan tidak akan faham Al-Quran dengan sekadar kita membaca. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang kita boleh buat? Kita faham Al-Quran itu dengan kita membaca tafsiran Al-Quran. Baca tafsir Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mentadabbur Al-Quran. Dan yang kelima, hak kita dengan Al-Quran ialah untuk kita beramal dengan Al-Quran. Nak beramai lah, nak beramai. Bila kita belajar, oh rupa Allah nak bagi dekat kita satu maklumat, satu perintah ataupun larangan. Oh dapat, macam 2-3 hari lepas kita duk bincang tentang riba. 2-3 hari ni duk gelisah, aduh macam mana lah aku punya ni investment aku ni, macam mana lah aku punya insurance ni, macam mana lah aku punya loan ni, macam mana. Duk fikir-fikir pasal apa? Dah dapat perintah daripada Allah dah faham dah apa Allah bagi tahu dengan Quran tu. Allah SWT, ni tujuan dia apa? Tujuan dia nak kena buat lah ni, nak kena buat. Dan hari ni Allah nak ajak kita pula macam mana cara untuk kita deal dengan orang yang berhutang dengan kita. Macam mana cara kita nak deal orang yang berhutang dengan kita, orang pinjam duit kita, orang pinjam barang kita. Apa yang orang jahiliah dulu buat dan apa yang perintah orang mukmin untuk buat. Kita nak buat ni, kita nak belajar. Baik, Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memerintahkan untuk bersabar dengan menghadapi orang yang berhutang yang mereka dalam kesukaran. Yang ni mereka tidak mempunyai harta untuk membayar hutang dia. Allah kata apa? Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah masa tangguh sampai dia lapang. Yang ni bukan dilakukan sebagaimana orang jahiliah, di mana salah seorang daripada mereka berkata kepada orang berhutang, kalau masa pembayarannya telah tiba, bayar hutang sekarang atau kamu akan menambah bunga dia. Kita ni tuan-tuan, Islam ajak kat kita untuk jangan minta-minta. Nabi tak bagi kita duk minta-minta. Siapa yang boleh menjamin dirinya daripada dia minta-minta, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Itu jaminan Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi Allah suruh kita orang beriman untuk tengok saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Sentiasa observe, tengok ada tak adik-beradik kita, kawan-kawan kita, orang kampung kita yang dalam susah, untuk kita tolong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan mungkin di sana ada peluang untuk kita bantu dengan cara kita memberi hutang. Memberi hutang itu lebih afdal daripada bersedekah. Demikian disebutkan oleh ulama. Bagi hutang lebih afdal. Ada riwayat menyebutkan 18 kali lebih afdal daripada memberi sedekah. Tuan-tuan, dan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang memberi hutang. Sebab apa besar sangat ganjaran kepada orang bagi hutang ni? Sebab ujian dia juga besar. Bila kita bagi hutang, salih ala semak ke orang, kita sedang berhadapan dengan ujian. Tuan-tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan bagi sedekah, one off, selesai. Kita tak jumpa dia, tak apa dah. Tapi bila kita bagi hutang dekat orang, tuan-tuan, kita punya komitmen dengan dia. Dia ada komitmen kita hubungan ukhuwah dan kebersamaan dan merasakan berkongsi susah payah dan silaturahim akan berterusan selagi dia mempunyai hutang dengan kita. Faham ni? Sepatutnya macam tu. Tapi apa jadi? Kita kalau bagi hutang, tuan-tuan, mula putus saudara, putus kawan, bercanggah dengan matlamat memberi hutang tu sendiri. Salih Allah sama. Faham tak ni? Sebab tu kalau ada orang nak pinjam duit kat kita, tuan-tuan, ikhtiar, kalau setakat bagi dia setakat mampu. Yang kalau sagi dia nak minta, saya bagi contoh ni. Kita nak ambil fadilat kelebihan bagi hutang ni kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita boleh buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Farizan, saya dah tanya bank, loan rumah saya tak boleh tukar ke Islamik. Tak apa, kita usaha dah. Kita ada usaha dah. InsyaAllah, dan kita minta ampun lah pada Allah atas kesilapan kita buat dulu. Tuan-tuan, kalau ada orang nak minta hutang kat kita, yang pertama dia bagi hutang kerana Allah, bukan pasal apa-apa. Bagi hutang kerana Allah. Dan tuan-tuan berhak untuk milih orang kenal ke orang tak kenal ke. Kalau tak kenal lagi, susah juga kan. Memberi hutang kepada orang yang rapat dengan kita, itu lebih afdal. Di kalangan keluarga kita, itu lebih afdal.
Faham ni? Ni kita dengan tak kenal siapa-siapa, duk telefon, duk mesej apa semua, tak kenal, itu ada hak kita. Faham ni? Tapi orang tu kita kenal, kawan kita, adik-beradik kita, bagi. Tapi bagi kerana Allah. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, bila kita nak bagi hutang, bagi sekadar yang kita rasa kalau dia tak mampu bayar, kita mampu untuk menghalalkan untuk dia. Bagi sejumlah yang rasa macam tu, kita tenang lah. Sudah hati kita ni kita dah set dah. Set dah. Duit ni kalau aku tak dapat pun tak apalah. Aku nak niat sedekah kat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalau dia mampu untuk bayar, kita terima. Kalau dia tak mampu, dalam hati kita dah siap-siap dah, kita aku nak halalkan untuk dia. Dia kata, Din nak pinjam duit sikit boleh tak? Pasal apa? Susah sangatlah ni. Susahlah, dia ada masalah sikit apa. Tak apa, hang nak pakai berapa? Aku nak pakai dalam 1,000. Ish. Kita dalam hati kita apa? Kalau aku bagi 1,000 sekejap lagi, aku duduk ingat tu 1,000 tu tak boleh lah. Tapi kalau sekat 200 boleh tak? 200. Kita tahu kalau kita bagi 200 tu bagi kita, kalau sekejap dia rasa dia tak mampu, kita boleh halalkan. Maka tuan-tuan, bila kita buat macam tu, kita dah tak duk fikir lah. Kita duk fikir, tiap hari duk fikir, dia tak bayar. Tuan-tuan faham tak ni? Allahumma salli alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, tiba-tiba sungguh bila dia mai, tengok-tengok dia abang kata apa? Dia kata, minta maaf lah, bukan aku tak mau bayar sungguh. Allahumma salli alaihi wasallam, ni dah cukup dah masa aku nak bayar ni. Tapi tak cukup. Tuan-tuan, bila dia sebut macam tu, ni ingat balik ayat 280 Al-Baqarah. Allah kata apa? Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka buat apa? Allah kata apa? Bagi tangguh dekat dia sampai dia lapang. Bagi tangguh sampai dia lapang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita akan tengok sekali kelebihan-kelebihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tentang apa ni, bagi lapang. Bagi lapang. Maksud dia apa? Tangguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai ke tahap kalau ni lagi tangguh, lagi dapat pahala. Lagi tangguh lepas dia mai. Dia kata, mai tangguh bila ni? Tangguh sampai bulan depan kot. Okey. Mai bulan depan, minta maaf lah, aku tak lepas nak bayar lagi. Tak apa, tangguh sebulan lagi. Tak apa, tangguh sebulan lagi. Satgi kita akan baca apa kelebihan duk tangguh hutang macam tu. Ada kelebihan dia. Sampai last dia kata apa? Minta maaf sungguhlah, aku memang tak boleh sungguh. Tak, Allah kata apa? Bersedekah, menyedekahkan, menghalalkan, itu lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, seandainya kamu mengetahui. Kalau kamu tahu lah betapa besar, kamu halalkan, itu lebih baik untuk kamu. Jangan duk kata pula apa ni? Jangan duk kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghalalkan, kata Allah, itu lebih utama. Jangan duk sebut apa? Aku tuntut ke akhirat. Janganlah tuan-tuan, kalau boleh subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kita baca dulu. Kemudian Allah melanjutkan untuk menghapuskan. Allah mencadang atau melanjutkan untuk kita menghapuskan sebahagian utang daripada mereka. Dan Allah menjanjikan atas itu semua sebagai sebuah kebaikan dan pahala yang melimpah ruah. Allah berfirman, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan menyedekahkan yakni sebahagian atau semua hutang itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, yakni kamu meninggalkan pokok harta kamu dan menghapuskannya daripada orang yang berhutang. Banyak hadis yang diriwayatkan daripada berbagai jalur yang menerangkan keutamaan perbuatan ini. Jangan buat macam orang jahiliah, kata ulama mufassir ni. Orang jahiliah dia buat apa? Orang jahiliah dia sampai time orang yang tak mampu nak bayar tu, dia kata hang tangguh lagi, hang kena bunga. Tangguh lagi bunga. Bunga tu maksud riba lah. Hadis pertama, mari tengok keutamaan melanjutkan hutang, menangguhkan pembayaran hutang ataupun menghalalkan. Mari kita tengok keutamaan dia, kelebihan-kelebihan. Al-Qasam Niyadul Qarnain, kadang-kadang orang ambil kesempatan terhadap kita, Ustaz Abdullah Ansur, orang lengah-lengah nak bayar hutang. Tak apalah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, yang tu biar dia dengan Allah. Dan kita punya hak juga untuk memilih. Kalau kita tengok dia macam ni, suka, kita tak bagi pun tak apa. Sallallahu alaihi wasallam tu hak kita untuk memilih. Hafiz Abdul Rahman, kalau dia buat senyap, kita boleh minta. Pasal itu duit kita, hak kita. Boleh minta, tak ada masalah apa. Daripada Umamah As'ad bin Zararah, dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dinaungi oleh Allah. Allah, tuan-tuan dengar ni kelebihan ni. Dengar kelebihan ni. Barang siapa yang ingin dinaungi Allah pada hari
yang tidak ada naungan kecuali dengan naungannya. Yang ni naungan apa ni? Naungan arash Allah SWT nanti di yaumul qiyamah. Maka hendaklah dia melapangkan orang yang kesukaran, yang ni orang yang berhutang, ataupun menghapuskan hutangnya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Tuan-tuan nak apa? Dapat apa ni? Dapat naungan arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Pada waktu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Siapa yang akan dapat ni? Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melapangkan kesusahan orang yang berhutang dan dia ataupun dia menghalalkan hutang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah daripada ayah mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka setiap hari baginya pahala sedekah semisal dengan hutang tersebut. Allahu Rabbi salli ala sayyidina Muhammad. Buraidah mengatakan, kemudian saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya pahala 2 kali ganda sedekah piutangnya pada setiap hari. Setelah itu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya mendengar engkau bersabda bahawa barang siapa yang beri tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya pahala semisal piutangnya untuk setiap hari. Kemudian saya juga mendengar engkau mengatakan bahawa barang siapa memberikan masa tangguh kepada orang yang kesulitan, maka baginya pahala 2 kali ganda sedekah piutangnya untuk setiap harinya. Maka Rasulullah bersabda, baginya pahala semisal sedekah piutangnya untuk setiap hari ketika masa pelunasannya belum datang, dan apabila masa untuk dia selesaikan sudah tiba, kemudian dia menangguhkan masanya, maka baginya 2 kali ganda pahala sedekah piutangnya pada setiap hari. Ya Allah, subhanallah. Kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata setiap hari 1 pahala sedekah sesuai dengan jumlah yang dia pinjamkan kepada orang tersebut. Dia pinjam 1000, pahala sedekahnya 1000 setiap hari. Dia sedekah 10, dia pinjam 10,000, pahala sedekahnya 10,000 setiap hari. Sampai bila ni? Sampai hari yang dia sepatutnya bayar balik kat kita. Tiba-tiba dia kata, minta maaf aku tak boleh nak bayar. Tak apa, aku lanjut sebulan lagi. Lanjut sebulan lagi, setiap hari tu ganda pula lagi sekali pahala sedekah. 1000 tadi dah jadi 2000. 2000 setiap hari, 2000 setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, sampailah waktu yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita bagi keringanan kepada dia tu. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tuan-tuan. Ya Allah, tapi kita ni dengan duit. Han cerita apilah fadilat kelebihan besar lagu mana pun, dia duk gelisah lah, ya Allah dia ni lah. Saya kata lagu ni lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang yang mengadu macam tu, ustaz dia tu hutang saya banyak ustaz, dia tu hutang saya tak mau bayar ustaz, dia tu hutang saya lari ustaz. Gelisah tiap-tiap hari. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata kat dia, kak macam ni lah kak, simpan dalam hati ni, kalau duit tu duit kak, dia akan mai balik kat kak. Itu je. Kalau duit tu duit kita, rezeki kita, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad buat apa? Tak payah risau, satu hari dia akan balik mai dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul Anwar Kurnia, betul Waalaikumsalam berkata, betul top team Kak Syah. Kan kita bagi dia pahala sedekah. Kita anggap macam mana? Kalau dia rezeki kita, satu hari dia akan mai balik ke kita. Tak boleh duk risau, tak boleh duk susah hati. Yang keduanya, tuan-tuan, anggaplah, ingatlah, mungkin kita ada kafarah, kita ada silap-silap urusan dalam kehidupan kita dulu yang Allah nak kafarahkan. Allah nak kafarahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah nak kafarahkan kepada kita ni. Kita ada silap dulu, kita ada pernah mungkin kita buat kerja tak betul, kita kena ambil duit-duit syubhah sebagainya. Allah nak kafarahkan. Maka kita buat apa? Kita redha kan. Buat apa? Susah hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Muhammad Mulhaf. Kalau payment tak dapat-dapat dari klien macam mana? Follow up. Kan? Follow up. Hantar reminder apa semua. Okey, tu hak kita. Kita boleh minta. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tu kerja yang kita buat. Dia kena bayar upah tu. Ni cerita pinjam ni. Kawan-kawan pinjam. Tak. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan. Nah, anggaplah mungkin ada benda aku buat dulu yang aku silap sebagainya. Tenang-tenang. Kita duduk susah hati tiap hari. Dia relax je tuan-tuan. Tidur malam-malam. Dia relax je. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tiap hari dia relax je. Dia lena elok je. Kita duduk susah hati. Naik darah tinggi lah apa semua bagainya. Buat apa? Ingat ganjaran pahala yang Allah nak bagi kat kita ni. Naungan arash Allah. Setiap hari gandaan pahala sedekah. Sebab tu ulama kata dapat dua perkara. Sebab tu memberi hutang lebih afdal daripada bersedekah. Sebab bila bersedekah, one off, habis selesai. Tapi kita bagi hutang setiap hari, selagi sebelum sampai waktu dia kena bayar tu, pahala kita gandaan pahala sedekah setiap hari dengan nilai hutang tu. Sehari bila dia tak mampu pula, dia abang-abang, dia minta maaf aku tak mampu. Tak apa, gembira. Tak apa siapa. Peluang untuk kita dapat double pula sedekah pada setiap hari. Double sedekah setiap hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, kalau kita dah ada hutang dengan orang tapi tak jumpa orangnya macam mana? Auzilwa. Auzilwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak buat macam mana tuan-tuan? Buat macam mana? Kena cari waris dia. Waris pun tak jumpa juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ingat baru ni kita jumpa seorang main. Dia kata, duk gelisah. Macam mana hutang satu tempat tu. Dia pergi cari sampai jumpa. Dia pergi cari. Pergi kat kampung tu. Mak dia dah sakit dah. Mak dia kata apa? Mak ni ada hutang kat seorang tu. Dekat mana tu? Dekat satu tempat tu. Dia kata, jom bawa mak pergi. Bawa mak dia pergi sampai. Hutang RM50 je. Tapi dia gelisah. Sampai kat tempat tu tengok. Mana? Pindah dah. Tak tahu pindah mana. Allah Rabbi. Sampai macam tu tuan-tuan. Orang bersungguh untuk bayar hutang. Sebab tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan sengaja tak bayar hutang. Ingat, subhanallah. Pi berjihad fi sabilillah. Kena bunuh syahid pun tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tersangkut dia tak dapat masuk syurga sebab hutang. Ingat. Ni kita duk cerita hari ni. Bukan cerita kita berhutang orang. Ni cerita kita bagi hutang kat orang. Apa yang kita kena buat. Sambung lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal yang lain, yakni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal yang lain, yakni riwayat daripada Abu Qatadah Harith bin Rabi' al-Ansari, Imam Ahmad meriwayatkan, satu hari Abu Qatadah mendatangi rumahnya. Abu Qatadah mai ke rumah dia. Maka keluarlah setelah menceritakan kepada kami Affan, yang menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah, yang telah memberitakan kepada kami Abu Ja'far al-Khitami, dari Muhammad bin Ka'ab al-Khardi, yang menceritakan bahawa ada seorang yang berhutang kepada Abu Qatadah. Setiap kali Abu Qatadah datang untuk meminta hutangnya, lelaki tersebut lalu bersembunyi di rumah seorang anak kecil. Kemudian Abu Qatadah bertanya kepada anak kecil tersebut, apakah lelaki itu ada di rumah? Anak itu menjawab, ya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ia di rumah sedang makan khazirah, yakni satu jenis makanan orang miskin. Abu Qatadah ni tuan-tuan bagi pinjam duit kat orang, cerita dia. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap kali dia nak pergi minta hutang kat orang tu nanti lari, pergi sembunyi kat rumah budak kecil. Kita pun kadang-kadang buat panggil lagu tu kan. Waktu pinjam duit orang, lepas tu tuan-tuan, kalau orang tu main rumah, sembunyi, senyap duduk dalam rumah. Ni. Lepas tu abang kat anak dia bagi tahu ayah tak ada. Ayah tak ada kat rumah. Anak dia pun keluar. Salam pak cik. Ayah ada tak? Ayah ada, dia abang kata dia tak ada. Dia suruh bagi tahu kata dia tak ada. Jam tu anak kita dia betul pula dah. Ni. Telefon tukar nombor telefon tu tuan-tuan, nama kita elok-elok, dia pergi tukar nama, jangan angkat. Ni kita telefon anak kita, ayah telefon bunyi ni, mana, siapa telefon tu, dia tulis situ jangan angkat. Jangan angkat tuan-tuan, subhanallah, jangan macam tu, faham tak ni? Qatadah tuan-tuan pernah bagi duit, subhanallah, pendam kepada seorang.
Lalu setiap kali dia pi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pi minta hutang tu, orang tu akan lari pi sembunyi di rumah seorang anak kecil. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. AK Anwar Kurnia, pasu bunga tak nampak Ustaz. Alah, pasal Instagram dia memanjang kot tu. Tapi nak tengok pasu bunga saya kena tengok page, nampak kiri kanan. Pokok bunga, lampu semua ada sibuk macam-macam kat tepi ni. Punya nak bagi ceria suasana. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu Qatadah pi jumpa budak kecil tu. Budak kecil tu tanyalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana kawan tu? Maimanah Ibrahim kata, Ustaz dia hutang sebab nak buat deposit kereta baru, bukan sebab tak ada makanan. Tu kita pandai untuk apa? Untuk menilai. Dan yang Allah cerita macam inilah keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi kalau tengok dia tak lepas bayar hutang, tapi tak iPhone kat depan kita, aduh, kan? Saya gitu tengok kereta baru pula, Allah maksud anda fahamlah. Nabi nak cerita macam mana keadaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau orang berhutang dengan kita. Bila kata dah pipi ke rumah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jumpa anak kecil tu kata apa? Anak kecil kata apa? Dia tengah makan khazirah. Khazirah ni satu makanan yang orang miskin yang makan. Lalu Abu Qatadah menyeru, wahai fulan, keluarlah, saya telah diberitahu bahawa engkau ada di dalam. Dia panggil, wahai jebat, lebih baik engkau turun. Kalau engkau tak turun, kau tunggu situ sampai aku datang. Ya, saya tu Sudin kata, turunlah Salih Ahmad ni, saya nak jumpa ni. Kata, Allahumma salli Ahmad, anak kecil ni kata kamu ada kat dalam. Laki tersebut pun kemudiannya keluar. Abu Qatadah bertanya, apa yang menyebabkan kamu sembunyi daripada aku? Tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasu pun ada Ustaz. Ada pasu kat sebelah ni. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lalu kita, apa yang menyebabkan kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melarikan diri daripada aku, sembunyi daripada aku? Pasal apa? Lalu orang tu pun menjawab, sesungguhnya saya sedang dalam kesulitan dan saya tidak memiliki sesuatu pun untuk membayar hutang. Abu Qatadah berkata lagi, demi Allah, adakah engkau benar-benar sedang dalam kesulitan? Ni dia panggil apa? Reconfirm. Kita pun boleh tu. Dia kata apa? Minta maaf lah, aku tak boleh nak bayar. Kita tanya balik dia, macam Abu Qatadah tanya, betul-betul hang tak boleh bayar ke? Hang betul-betul tak boleh bayar ke? Ataupun macam mana? Tanya. Reconfirm. Lalu Salih ala Samad, dia pun menjawab, ya, saya sedang kesulitan. Bila mai keadaan macam tu, tuan, husnudzon. Reconfirm, then husnudzon. Reconfirm dulu, lepas tu lagi sangka baik. Dia kata, sungguh aku tak mampu sungguh. Bila kata tak mampu sungguh, sungguh tak mampu lah. Kita pegang lagu tu lah. Lalu subhanallah, kemudian Abu Qatadah pun menangis. Abu Qatadah menangis. Lalu dia berkata apa? Saya mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memberi kelapangan kepada orang berhutang kepadanya atau menghapuskan hutangnya, maka kelak di hari kiamat dia akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita nak petik hadis yang banyak lagi lah tuan-tuan. Kelebihan-kelebihan, subhanallah, naungan arasy Allah, Allah mengampunkan dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni ada satu hadis, saya nak tutup dengan satu hadis yang terakhir ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat hari lain daripada Huzaifah bin Zam'an. Al-Hafiz bin Abu Ya'la Al-Mausuli berkata, daripada Huzaifah bin Zam'an, bahawa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti akan didatangkan kepada Allah seorang hamba daripada hamba-hambanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang engkau kerjakan untukku di dunia dahulu? Kemudian hamba tersebut menjawab, wahai Rabbku, sesungguhnya di dunia saya tidak pernah beramal untukmu walaupun hanya sebesar zarah. Allah tanya, kamu buat apa dulu untukku di dunia dulu? Allah tanya kat dia. Dia pun mengaku, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nur Rehan kata husnudzon dengan ayat mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian,
Tahu dia jawab apa? Dia jawab waktu tu tak nak tipu-tipu dah. Dia kata, ya Allah, sungguh aku tak buat apa pun ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun sebesar zarah, sikit pun tak buat apa kebaikan untukmu ya Allah. Lalu Allah pun berkata, dan lalu dia mengulang sebanyak 3 kali. 3 kali dia ulang nak confirmkan perkataannya. Kemudian di akhir perkataan dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku harta yang banyak. Dahulu saya seorang laki-laki yang sering bermuamalah, berurusan dengan manusia yang lain, dan kebiasaannya saya sering memaafkan mereka. Saya beri masa kelonggaran bagi mereka yang dalam kesusahan dan memberi masa tangguh kepada mereka yang dalam kesulitan. Kemudian Huzaifah berkata, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, aku lebih berhak memberi kemudahan, masuklah kamu ke dalam syurga. Hadis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Munzir dalam kitabnya. Subhanallah, tuan-tuan. Allah bagi apa? Yang tu amalan yang dia buat. Dalam keadaan amalan lain dia kata aku tak buat apa pun. Tapi engkau bagi aku rezeki yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian aku tolong orang susah. Kalau dia susah, aku tangguhkan. Bila dia sulit, aku tenggangkan, aku tangguhkan bayaran dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tu aja aku buat. Maka Allah kata apa? Aku lebih berhak untuk memberi kemudahan. Maka masuklah kamu ke dalam syurga Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak usnudhan kawan saya tu, sedangkan memang dia tak jaga solat, kata ni Ashraf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maha Maisarah kata, Pak Ustaz, saya tak dibayar gaji selama 2 bulan, dah bertahun dah saya tak dapat pahala ke? Salli ala sayyidina Muhammad. Saya dapat tak pahala setiap hari? Saya rasa dia takkan bayar. Macam itulah Maisarah. Kita buat macam mana? Kita kata dalam hati kita, kalau itu rezeki aku, maka aku akan dapat. Nah, kalau dia rezeki, kita akan dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan selebih pada tu, doa pada Allah. Kita punya hak atas setiap hutang yang kita bagi pada orang itu, hak kita untuk kita tuntut balik. Dan tak salah pun. Assalamualaikum, salam. Ada duit tak? Aku nak pakai duit ni. Boleh tak tolong bayar balik hutang aku? Boleh tak minta? Boleh tak? Salah tak? Tak salah. Tak salah. Tu hak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita juga boleh berdoa apa? Doa, ya Allah, engkau lapangkanlah rezekinya untuk dia membayar hutangku. Lapangkan rezekinya dan lapangkan hatinya untuk membayar hutangku. Doa lah tuan-tuan, ikhlas. Allah datang makbul doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila bagi orang berhutang terus tak datang lagi, kata Aina Ismail. Lalu depan rumah pun tak paling dah jadi macam musuh. Itulah ujian yang akan kita hadapi bila kita berhutang, kita memberi hutang dan kita menerima hutang. Sesuai dengan ganjaran yang besar yang Allah akan bagi dekat kita. Ni, sepatutnya dengan memberi hutang dia merapatkan dua hubungan. Sepatutnya dengan berhutang dia akan menyambung silaturahim. Tetapi kita dengan berhutang kita berpisah. Dengan hutang kita bermusuh. Dengan hutang kita putus saudara. Sebaliknya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Pasal niat memberi hutang dan niat untuk menerima hutang pun belah awal-awal lagi bukan kerana Allah. Betul ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa. Allahumma salli. Macam mana dengan orang berhutang tu bukan Islam? Kalau kita halalkan, adakah kita akan mendapat ganjaran? Ya, biiznillah. Mudah-mudahan. Kita menolong orang walaupun dia bukan Islam. Mudah-mudahan dia menjadi jalan hidayah untuk dia masuk Islam. Baiknya orang Islam tu, subhanallah, saya syamat, aku berhutang dengan dia. Tahu tak, dia halalkan hutang tu. Ya, kuasa Islam ni baik. Terus tiba-tiba dia nak masuk Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena Kak Ramlah Ismail, masya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu di antaranya hadis-hadis berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok satu hadis lagi. Satu lagi. Sempat lagi. Satu hadis lagi Nabi SAW sebut. Hadis yang lain diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Satu hari Rasulullah SAW keluar menuju masjid seraya bersabda dan mengisyaratkan tangannya seperti ini. Lalu Abdul Rahman memberi isyarat tangan ke tanah, ke bawah. Salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi bersabda, barang siapa yang memberi masa tangguh kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan hutangnya, maka Allah akan memeliharanya daripada api neraka. Ingatlah, sesungguhnya amalan ahli syurga, yakni di dunia, bagaikan mendaki bukit yang terjal. Baginda mengulanginya 3 kali. Dan amalan yang akan memasukkan ke dalam neraka mudah bagaikan berjalan di atas batu yang besar. Nak masuk syurga, cara nak masuk syurga di dunia ni macam berjalan naik bukit tinggi tu. Berat.
Tapi amalan yang akan menyebabkan seorang tu masuk neraka waktu di dunia ni macam turun bukit tu, mudah ya. Betul kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bahagia adalah orang yang terakhir. Orang yang bahagia ialah orang yang terhindar daripada berbagai fitnah. Dan tidak ada tegukan yang lebih dicintai oleh Allah daripada tegukan seorang hamba yang menahan kemarahannya. Dan tidaklah seorang hamba menahan kemarahannya kerana Allah kecuali dia akan memenuhi tenggorokannya dengan keimanan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lepas tu jagalah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Marah-marah juga ingat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, siapa yang mampu untuk menahan marah dia, nah Allah akan kurniakan kepadanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Kemudian habis tu lagi satu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beri masa tangguh, yakni penundaan pembayaran hutang kepada orang yang kesulitan sehingga dia dalam keadaan lapang, maka Allah akan menunda dosanya sehingga dia bertaubat. Dosa kita pula, subhanallah, Allah tunda daripada Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita buat salah tu, Allah duk tangguh dosa tu. Selagi kita duk bagi tangguh pada orang, boleh pindah Rauf. Boleh pindah Rauf. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, itu kelebihan daripada orang yang menangguh-nangguh hutang. Lepas tu Allah sebut, in kuntum ta'lamun, seandainya kamu mengetahui. Sebab bukan senang nak buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wattaqu yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Insya-Allah kita akan sambung pada esok hari insya-Allah. Tuan, terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita jumpa lagi esok hari dalam ayat yang berikutnya insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.